2023 ni sebenarnya ialah mereka mahu fokus kepada pembinaan untuk mengintensifkan apa yang digambarkan sebagai perancangan mereka. Jadi saya nak tengokkan sini, saya nak bacakan sedikit lah. Sebenarnya mereka di dalam di peringkat perancangan untuk agenda 2030, mereka menyatakan bahawa mereka sedang dalam the midpoint ataupun di pertengahan perancangan 2030, dipanggil agenda 30. Jadi disebut di dalam United Nations itu, keterangan mereka sedang berada di era pertengahan 2030. Maksudnya dia sebut midpoint ini ialah 2023 ni sebagai pertengahan kepada perancangan mereka untuk menguasai seluruh dunia ini pada tahun 2030. Ini perancangan yang telah mereka sebut di dalam agenda mereka, dalam agenda United Nations yang digambarkan sebagai SDG, Sustainability Development Goal. Jadi pada tahun ini mereka akan melakukan summit yang berkaitan dengan SDG. SDG ini Sustainable Development Goal, yang mana summit itu akan dibuat pada 18 dan 19 September 2023. Jadi bulan September ni, 18 hingga 19 hari bulan itu, September itu, mereka akan buat satu sidang kemuncak United Nations yang dipanggil sebagai SDG Summit. SDG Summit, maka dia menyatakan bahawa inilah merupakan permulaan, mark the beginning of a new phase. Jadi 2023 ini adalah satu mark of the beginning, mark of the new phase, of accelerated progress. Jadi 2023 ni adalah satu fasa di mana mereka akan accelerate, mereka akan melajukan, memecut, buat satu pecutan ke arah Sustainable Development Goal, SDG. Jadi 2023 ni adalah untuk mereka melibatkan di dalam Sustainable Development Goal, yang sebenarnya kalau tengok daripada sudut yang tersurat, baguslah, iaitu berkenaan dengan bagaimana kita nak menjaga alam sekitar, macam mana kita nak menjaga supaya makanan itu cukup, supaya hidup ini ada kelangsungan, kita kelestarian dan sebagainya. Itu yang tersurat. Tapi yang tersirat ni sebenarnya ialah mereka yang tersirat bagaimana mereka nak mengontrol, menguasai dunia ini dengan undang-undang, dengan peraturan, dengan perkara perjanjian yang mereka rancang. Nampak macam perjanjian itu perjanjian yang baik, tetapi rupanya perjanjian itulah perjanjian untuk nak menguasai. Jadi ini kita dah sedang dalam peringkat pertengahan, fasa pertengahan. Jadi fasa yang mereka rancang 2030, mereka nak melaksanakan total control, totalitarian. Sebab itu dalam buku yang saya pernah ulas sebelum ini, iaitu berkenaan dengan kedatangan the Master of Wisdom, ataupun kedatangan Jesus, disebut Jesus lah, tapi sebenarnya kedatangan Dajjal and Antichrist tu, iaitu dia kata 2050, ataupun digambarkan sebagai perancangan selepas 2030 ni tak ada dah orang yang beriman, orang Islam dan sebagainya. Maknanya dia akan melaksanakan population depopulation, ataupun kontrol dari sudut populasi ini sebelum dia punya due date dia 2030. Jadi 2030 ni sama ada Islam akan habis, Islam yang sebenar lah, Islam yang daripada Quran dan Sunnah ini akan habis, ataupun Islam akan menang by 2030. Ini kalau ikut perancangan mereka lah. Jadi ikut perancangan mereka 2030 ni habis semua duduk bawah dia, Tetapi Nabi SAW telah berjanji, menyampaikan janjinya. Dia kata apa? La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq. Jadi Nabi gambarkan akan sentiasa ada lah, dan orang-orang, kelompok-kelompok yang akan menang, diberikan kemenangan. Jadi insya-Allah kalau mereka janji, mereka rancang 2030 mereka menang, insya-Allah sebelum 2030 dan Islam menang. Inilah yang digambarkan oleh beberapa orang alim, ulama yang mengkaji. Ulama yang mengkaji, kalau ulama tak mengkaji dia tak tahu. Kalau ustaz-ustaz yang tak mengkaji dia tak tahu, walaupun di PhD. Walaupun di PhD dia tak mengkaji, dia tak tahu. Kalau ustazah-ustazah kita yang tidak mengkaji pun tak tahu, walaupun dia seorang ustazah yang diminati ramai, cakapnya pun baik, akhlaknya pun terpuji, dan hujah-hujahnya pun baik, tetapi sekiranya dia tidak mengkaji tentang ilmu waqi'. Ilmu waqi' ini ilmu reality, ilmu reality tentang what is happening, apa yang berlaku sekarang, dengan kajian yang mendalam, maka dia pun akan ikut arus. Dia akan ikut arus. Jadi saya sebut tadi
2023 apa kata musuh Islam. Saya sebut musuh Islam lah sebab memang dia orang ni memusuhi Islam. Dan saya minta pada tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah, semakin lama akan jadi semakin panas. Apa yang kalau kita boleh jumpa macam ni kan, mungkin satu hari dia tak boleh jumpa dah, mungkin satu hari saya tak boleh cakap lah. Jadi sementara saya boleh cakap ni, saya boleh sampaikan ni, dengarlah elok-elok, insya-Allah. Baik musuh telah menyatakan dalam kenyataan mereka, dia kata summit SDG summit ini adalah, dia kata sidang kemuncak Sustainable Development Goals yang akan dibuat oleh United Nations itu adalah merupakan mark the beginning of a new phase, adalah satu penanda kepada permulaan kepada satu fasa, iaitu accelerated progress, fasa yang akan digunakan, fasa untuk melajukan pecutan towards the sustainable development goals, iaitu objektif-objektif pembangunan yang ada nak disampaikan supaya berlakunya kelestarian, maknanya berlakunya kelangsungan di dalam pembangunan dunia ini. Maka 2023 adalah fasa untuk pecutan. Ini disebut. Jadi bila fasa untuk melakukan pecutan, maka bermula daripada September ini mereka akan mengadakan satu sidang kemuncak yang berkaitan dengan SDG. Mungkin sebahagian daripada kita, saya pernah sebut tentang environment ini, bencana alam yang digambarkan akan menjadi masalah ataupun krisis dunia, bencana alam ini. Maka pada masa itu kita akan melihat banyaklah perkara-perkara yang merosakkan berlaku, puting beliung lah, banjir dan sebagainya. Jadi tahun 2023 ini dia punya fasa permulaan untuk acceleration, pecutan kepada pembinaan agenda 2030, Sustainability Development Goals. Dan untuk itu maka mereka akan memulakan, ni maknanya dah pecut, maknanya 2023 ni September ni dia akan mula pecut untuk nak aktifkan perancangan dia. Banyak kita akan nampak macam-macam berlaku. Mungkin ekonomi akan makin teruk, mungkin kemarau akan mula berlaku. Kemudian kemungkinan juga akan berlaku dari sudut apa yang digambarkan bencana alam. Bencana alam akan berlaku dengan teruk, banjir, apa sebagainya. Semua akan makin teruk ni. Kemudian mungkin akan ada berlaku pandemik lagi. Jadi 2023 ni dikata sebagai the beginning of accelerated apa ni dipanggil tadi, phase, a new phase. September 18-19 dia akan buat sidang kemuncak SDG tentang bencana alam. Kemudian pada 22 dan 23 September, lebih kurang setahun, iaitu pada tahun 2024, macam mana saya sebut dalam siri yang pertama, maka mereka akan mengadakan satu lagi sidang kemuncak, tetapi kali ini dipanggil Summit of the Future. Summit of the Future maknanya sidang kemuncak berkenaan dengan masa depan, benda yang belum ada lagi. Maknanya apa yang akan berlaku pada masa depan. Jadi kita akan dapati daripada 2023 September ni sampailah 2024 September ni akan berlaku macam-macam krisis. Tapi mungkin krisis tu tidak banyak sangat, dia mungkin boleh terkawal lagi lah. Banjir, kita dah dengar dah pun banjir di China, teruk banjir kat China. Kita mendengar juga gempa bumi dah mula merebak. Kita mendengar juga tentang berbagai perkara-perkara. Jadi bencana akan berlaku, bencana. Dan kemudian apabila berlakunya bencana-bencana itu, maka setahun daripada 2023 ini, mereka akan mengadakan satu lagi sidang kemuncak yang disebut sebagai Summit of the Future, United Nations Summit of the Future. Apa tujuan Summit of the Future ini? Tujuan Summit of the Future ini ialah untuk membuat platform. Jadi krisis dah banyak, maka kena ada satu cara nak menangani krisis. Maka nak menangani krisis ini, mereka akan buat platform, emergency platform. Emergency platform ni, apa dia emergency platform ni? Emergency platform ni lah yang akan diketuai oleh Secretary General of the United Nations, iaitu mereka akan melaksanakan apa yang digambarkan sebagai platform-platform yang akan menyatukan negara-negara seluruh dunia duduk di bawah kepimpinan United Nations. Jadi mereka akan berada di dalam satu kelompok
iaitu dia kalau ada 194 negara, satu ikutlah berapa pun negara, maka sekurang-kurangnya 160 lebih negara akan bersama di dalam pact ini, akan bersama dalam perjanjian untuk melantik sebagaimana kita kata semua kena duduk di bawah satu platform. Kalau kesihatan, maka WHO akan handle. Tak kira lah dia suruh kita buat apa, kita kena ikut. Dia kata kita haramkan Tibun Nabawi, maka Tibun Nabawi akan diharamkan. Kita kata kita haramkan natural party, perubatan secara natural, secara tabi'i, ataupun perubatan secara herba, tak boleh, kita haramkan, maka dia akan haramkan. Kita kena haramkan bekam. Ni Tibun Nabawi ni bekam darah tak boleh dah. Bekam darah tak boleh, bekam angin je boleh, maka dia akan haramkan bekam darah. Adalah alasan dia, alasan sekian-sekian. Jadi bagi mereka yang tidak mahu mengikut, maka mereka telah pun mengeluarkan proposal pada tahun 2022, mengeluarkan proposal, iaitu proposal to sanction countries disobeying WHO pandemic response rules concerning. Jadi cooperation, kerjasama di antara negara-negara untuk mematuhi WHO adalah satu yang wajib. Maka sekiranya negara-negara itu tidak mahu mematuhi daripada WHO and failure to cooperate with the WHO, World Health Organization, semasa pandemik ini, maka mereka, negara itu akan diboycott, sanction, akan disanction, akan ditahankan ekonominya. Negara lain tak boleh ekspor kepada negara itu. Negara yang ada ni ada hasil, nak ekspor ke luar negara tak boleh, nak import tak boleh. Negara ni tidak akan dibenarkan untuk urus niaga dengan negara-negara. Nak beli minyak daripada, contohlah nak beli minyak daripada OIC countries, daripada Arabs dan sebagainya, contoh, tak boleh. Nak beli apa-apa tak boleh, duduk dia kena boycott. Jadi maknanya kalau tak boleh, tak nak ikut apa yang dilakukan mengikut platform tadi, maka akan berlakulah sanction yang digambarkan oleh proposal iaitu proposal of sanction and on countries disobeying WHO pandemic response rules concerning. Dia nak sebutkan sini, dia akan begitu juga bila kita tidak mahu ikut WEF, tak mahu ikut WEF, maka dia akan ada apa? Dia akan ada boycott, sanction. Dia akan sanction negara tersebut. Tak boleh dah ni, tak boleh dah tu. Jadi negara itu akan tertekan dan tertekan. Jadi nak tak nak kena ikutlah, macam itulah maknanya. Inilah yang akan dibincangkan pada setahun daripada sekarang, bulan September nanti. Bulan September tahun 2024 disebut Summit of the Future. Dan daripada Summit of the Future inilah bermulanya mulkan Jabarian secara totalitarian. Bermulanya totalitarian ke atas seluruh dunia ni. Seluruh dunia ni. Sehingga kan kalau kita nak trading, ekonomi dikontrol. Kita akan sampai peringkat disuruh diambil digital ID, semua kena ID ni. Mereka akan buat kod digital ID dipanggil. Yang mana digital ID ni bukan manusia je, bukan benda yang bergerak je, benda yang tak bergerak pun ada, semua akan kena ID. Maknanya total control. Sebab tu kata Klaus Schwab, pengasas dan pengurusi kepada WEF, World Economic Forum, dia kata apa? Apabila digital ID telah dilaksanakan pada satu tempat itu, maka that is the end game. Dia tak cakap end game, tak maaf lah, sebutkan istilah dia bukan end game, istilah dia game over. Istilah digunakan game over, bukan end game, game over. Jadi apa maksud game over ni? Maknanya dah tak boleh buat apa lah, begitulah katanya. Jadi 2024 akan bermulanya perkara-perkara yang demikian, sampai dia suruh nak belajar pun, nak makan, nak minum. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara yang asasi yang akan berlaku dalam hadis-hadisnya yang sebenarnya yang tersirat lah, yang tersirat. Kita yang tersurat kita akan nampak, kita baca tersurat, tapi bila tengok tersirat, inilah yang nampak tersirat ni, yang perkara yang kita sebut tadi, insya-Allah. Dan sebab itulah kita lihat pada tahun 2024 itu akan berlakulah perkara-perkara yang bersangkut paut dengan emergency. Tapi apa tujuan platform emergency tadi? Sebenarnya nampak macam nak menyelamatkan, nampak macam nak membantu ekonomi, macam nak menyelamatkan daripada penyakit dan pandemik.
Nampak macam kita nak membantu daripada menghadapi krisis makanan, krisis kemanusiaan, bencana alam. Nampak macam nak menolong. Tetapi sebenarnya, hakikatnya, proposal itu adalah untuk attempted for power grab. Untuk mengambil kuasa ke atas negara-negara. Jadi sebab itulah saya cuba terangkan benda ni kepada tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabiah Ansar dan segelitnya yang lain. Kenapa saya cuba terangkan? Supaya kita faham, dan bila kita faham, kita sampaikan pada orang lain, terutamanya pada MP kita. MP kita tak faham benda ni, kan? Sampaikan. Jadi mudah-mudahan tuanku kita, majlis raja-raja cerdik, Perdana Menteri kita cerdik, dapat information, siasat betul ke tak betul, siasat betul-betul tengok sebagainya. Kiranya betul, maka kita nak menjamin kedaulatan negara kita. Kita tak mahu dijajah lagi sekali. Macam mana zaman-zaman dulu kita kena jajah. Dengan Jepun datang, dia nak apa dia boleh ambil. Dia nak anak dara orang kampung, datang nak anak dara orang tu, datang dia ambil. Ambil macam itu je. Orang putih pun sama. Orang putih nak ambil emas, dia boleh ambil emas, bawa balik ke negara dia. Nak ambil biji timah, ambil biji timah, bawa balik ke negara dia. Dia nak apa lagi? Hasil hutan, ambil. Semua ambil. Dia tak suka dengan orang ulama-ulama ni, tak suka dengan orang alim ni, tak suka dengan pahlawan ni. Tangkap, bunuh. Dia bunuh. Tangkap, bunuh. Macam itu je. Penjajah. Yang menjajah. Jadi penjajahan yang baru ni, dia bukan dalam bentuk macam dulu. Askar datang, kita bertempur dengan dia. Tak. Kita bertempur dengan dia. Bukan macam itu. Jadi sebab itulah, persiapan akhir zaman bukan persiapan senjata yang hebat nak lawan ni, panah yang hebat nak lawan tu, kan, kuda yang hebat nak lawan. Bukan itu sahaja. Itu bukan persiapan hakiki nak lawan tentera Dajjal. Persiapan hakiki nombor satu ialah quwwatul aqidah. Sebab tu Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu persiapkanlah, kamu sediakanlah daripada segala sesuatu, daripada kekuatan quwwatul aqidah. Quwwatul aqidah. Jadi mesti ada akidah yang kuat. Kekuatan sebenar ialah yang ada pada Islam. Sebab tu Allah gambarkan, inna dina indallah al-Islam. Yang ada pada Islam. Apa dia yang ada pada Islam? Yang mana tidak akan dapat dikalahkan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Yang tidak dapat dikalahkan. Islam paling tinggi sekali. Hak lain tak ada paling tinggi lagi daripada Islam. Apa dia? Contohnya kekuatan sistem Islam. Pendidikan Islam. Bukan pendidikan Islam belajar SPM dapat boleh jadi. Tak. Pendidikan Islam ini maknanya tarbiyah. Islam yang membentuk akhlak, membentuk ibadah, membentuk akidah yang sahih. Islam yang melahirkan kekuatan sistem. Contohnya apa? Silah yang pertama, contohnya tarbiyah, kekuatan kita. Kemudian silah yang kedua ialah dakwah. Dakwah ini bukan silah. Mengajak manusia kepada Allah. Yang terbaik kerja setelah tarbiyah ialah dakwah. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik daripada manusia yang mengajak manusia lain kepada Allah? Man da'a ila Allah. Siapa lagi yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Ad-da'wah ni silah ni, silah. Silah ni. Ini yang dibenci dan ditakuti oleh musuh. Itu senjata. Sistem akhlak tu senjata. Sistem dakwah tu senjata. Sistem tarbiyah tu senjata. Silah. Jadi akhir zaman bukan orang yang pandai silat akan bersama dengan Al-Mahdi, bukan. Tetapi orang yang pandai silat, yang duduk bersama tarbiyah, yang duduk bersama dakwah, yang duduk bersama akhlak yang baik, inilah yang akan menjadi pimpinan-pimpinan atau menjadi tentera Al-Mahdi. Jadi kita lihat hari ini, apa kekuatannya Allah perintah ni, nak berhadapan dengan berbagai perancangan mereka ni, nak buat macam-macam, nak kuasai kita ni. Kekuatan yang pertama, kekuatan akidah. Kekuatan kedua, kekuatan ukhuwah dan persatuan, penyatuan. Kekuatan tiga, kekuatan silah. Silahnya apa? Sistem Islam. Sebab al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling tinggi dan tidak lebih tinggi daripada Islam. Maka sebab itulah segala yang berkaitan Islam, barulah dia boleh jadi kekuatan. Allah perintah kita menghidupkan iman, menghidupkan Islam seluruhnya. Jadi benda yang ma'ruf pun kita nak kena buat, benda yang mungkar pun kita nak kena cegah. Islam bukan Islam sembahyang aja. Bukan Islam puasa aja. Bukan Islam menjadi imam aja. Bukan Islam boleh berkhutbah saja. Tak, Islam seluruh sistemnya. Barulah digambarkan sebagai quwwatul silah. Kuwah silah. Barulah kena dengan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah.
Bahagian makanan, kita buat sistem makanan kita sendiri. Maknanya Islamik yang asasnya akidah, asasnya ibadah, di situ ada akhlak-akhlak, tak ada penipuan dan sebagainya. Sistem ladang Islam. Sistem ekonomi Islam. Sistem pendidikan Islam. Jadi inilah kekuatan. Barulah kita bila membina yang ini, maka barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan memenangkan kita. Jadi kita kena faham. Sebab apa? Sebab musuh Islam sedang merancang secara menyeluruh. Semua platform emergency besok. Semua platform emergency. Dan dia akan create benda ni. Bagi kita nak kena tengoklah bagaimana kekuatan-kekuatan yang sepatutnya kita kena tingkatkan. Jadi sebab itu dalam hal ini kita kena faham tentang Taifah Mansurah. Apa solusi Taifah Mansurah? Kita kena faham solusi Taifah Mansurah yang digambarkan akan menang. Jadi kita akan berhadapan dengan kesusahan-kesusahan. The summit of the future. The future yang akan dibuat platform emergency. Nak buat macam mana? Jadi kita kena hidup bersama Taifah Mansurah. Yang Allah gambarkan, la tazalu Taifah min ummati zahirin alal haq. Sentiasa ada kelompok-kelompok yang mana kelompok itu akan menang bersama dengan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 3 perkara yang saya nak sebut kat sini, yang sebenarnya mereka merancang. Mereka akan gunakan tiga ni adalah sebagai asas serangan mereka. Bila serang yang ini, maka strateginya macam-macam. Yang pertama sekali ialah mereka, sebagaimana digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menguasai sistem dunia. Sistem dunia ni disebut sebagai pemerintahan. Sebab itulah Nabi gambarkan mulkan ni kerajaan, pemerintahan. Mulkan jabbariyan ni pemerintahan yang diktator, totalitarian yang sedang mereka buat sekarang. Jadi nombor 1, mereka akan kacau sistem Islam. Sebab itulah contohnya apabila Osmania jatuh pada tahun 1922-1924 jatuh. 1922-1924. Kenapa saya sebut 1922-1924? Kerana perancangan jahat mereka ni 2022-2024 ni dia nak intensifkan dia punya fasa akhir dia. Nak dekat-dekat fasa akhir dia ni. Jadi ketika jatuh saja Osmania, maka negara-negara sebelah timur, negara-negara sebelah timur tengah, bukan timur kita ni, timur tengah, negara Arab sebagainya. Begitu juga negara-negara yang di bawah Turki masa itu, Eropah dan sebagainya, jatuh Islamnya jatuh. Bila Mulkan Jabariyah naik aja, sistem naik je, maka sistem jatuh. Kenapa? Sebab sistem di Middle East, kerajaan-kerajaan di Timur Tengah, semuanya pakat-pakat diktator belaka. Semua pakat dikuasai oleh seorang sultan, keluarga. So tengok mana-mana negara Arab. Mana-mana negara Arab, tengoklah. Sebut kat saya negara apa. Negara Saudi di bawah satu keluarga, Saud. Namanya pun jadi Arab Saudi. Saudi Arabia contohnya. Negara Kuwait di bawah Amir dia. Semua di bawah kepimpinan seorang. Tak ada dah sistem Amirul Mukminin, tak ada dah. Maknanya sistem tu dah habis, dia ditampung semua. Kalau di Indonesia, sultan-sultan yang Islam ni dibunuh semua. Contohnya kan, dia tak ada dah macam dulu. Baik. Dan kemudian sebab tu nak sebut kat sini, yang pertama, sistem. Dia kacau sistem. Sistem education dah jadi lain, asasnya sekular, sistem ni sistem, banyak semua sistem. Itu nombor 1. Serangan mereka ke atas negara-negara. Nombor 2, mereka menyerang ekonomi. Setelah mereka berjaya mengalahkan sistem pemerintahan, nombor 2, mereka menguasai ekonomi. Sebab itulah apabila berlaku peperangan dunia kedua, setelah mereka perang dunia pertama, mereka berjaya mengalahkan Osmania, mengalahkan Rusia. Raja Rusia pun jatuh, sistem kerajaan Raja Rusia jatuh, Raja Islam Amirul Mukminin jatuh selepas peperangan dunia pertama. Peperangan dunia kedua, mereka menimbulkan sistem keuangan dunia. Mereka membuat sistem keuangan dunia. Itulah World Bank, IMF sebagainya lah. Bretton Woods Institute kan, sistem. Jadi kenapa ekonomi sampai sekarang ekonomi dikontrol? Kenapa? Kerana kan ekonomi ini ialah yang akan menyentuh kehidupan dunia. Kita nak dapat makan, nak dapat minum, dapat apa, semua ekonomi. Semua ekonomi dikontrol semua. Sebab tu dikontrol mata wang, ditukar daripada gold, daripada emas kepada USD.
Daripada emas kepada duit yang disebut sebagai fiat money. Sistem pula ditukar kepada sistem riba. Sistem riba, sistem banking riba. Jadi kita tengok yang keduanya ialah dia menguasai sistem ekonomi. Yang kedua ekonomi. Dia sebutkan sini memang ekonomi ini yang ekonomi. Jadi maknanya dia nak bantai ekonomi dunia ni, dia nak kontrol. Akhirnya kita hari besok kalau kita tak ada digital ID contohnya, nak beli pun tak boleh, nak kerja pun tak boleh, dapat gaji pun tak boleh. Duit semua dia kontrol sekali. Itu nombor dua. Sebab apa? Ekonomi ni akan menjana kehidupan dunia lah. Jadi nak kontrol yang tu. Jadi bencana alam ataupun kita kata penyakit apa semua tu sebenarnya sasarannya ekonomi. Sasarannya ekonomi. Kenapa? Bila ekonomi rosak, hancur, maka dia boleh kontrol kehidupan seseorang itu. Sebab tu dia akan perkenalkan, dipanggil UBI, Universal Basic Income. Dia akan perkenalkan tu. Nanti tak lama lagi kita akan tahulah apa benda UBI ni. Sekarang ni kita dengar-dengar dulu. Ini ekonomi. Yang ketiga ialah agama. Selepas ini kita akan dapati semua benda kufur akan dihalalkan. Perlahan. Jadi agama ni kira yang terakhir lah kita dengan Allah ni. Kan? Yang pertama sistem pemerintahan dikacau. Kita susah nak gerak, nak apa. Yang kedua ekonomi. Lagi kita dipegang, diikat dengan masalah-masalah. Yang ketiga agama. Agama ni lah pukulan mati, habis semua. Maknanya kita miskin pun sesat, wa iyazbillah min zalik. Kita kaya pun sesat, wa iyazbillah min zalik. Wa na'udzubillah min zalik. Wa na'udzubillah min zalik. Miskin pun sesat, kaya pun sesat. Itulah dia punya plan agama. Sebab tu yang aku lebih bimbang ke atas umat aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam mudillin, iaitu tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin dari kalangan umara dan ulama yang sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Jadi sebab tu kita kena faham bila kita berhadapan dengan suasana. Jadi saya dah sebut ni bahawa dah dekat sangat dah platform masa emergency ni. Besok kita akan tengok besok kita akan tengok bagaimana fatwa-fatwa baru keluar. Dan fatwa yang baru ini menyokong sistem mulkan Jabariyah. Menyokong sistem mulkan Jabariyah. Yang dia nak buat tu, disokong. Ya kita ni pula ada keliru. Macam mana ni? Nak ikut mana ni? Nak ikut mana ni? Macam mana kita keliru? Kenapa kita keliru? Kerana kita hanya melihat dengan mata kasar kita. Kita tak melihat dengan mata hati kita. Tidak melihat dengan basirah kita. Keliru kita. Tak nampak yang mana satu benar, yang mana satu tak benar. Yang mana satu benar tak benar. Orang duk sebut macam-macam pada ulama' ni. Ulama' tu benar. Kita pun keliru nak ikut siapa ni. Ulama' pula bila dia selagi seorang alim mendekati penguasa, selagi itulah dia ada fitnah. Okey. Kalau kita pula, bagi kita dan juga orang alim yang tak bersama dengan penguasa tapi bersama dengan sistem mulkan Jabariyah, nakkan sistem mulkan Jabariyah, maka selagi itu kita tidak akan dapat mentajdidkan Islam. Pegang kata-kata saya ni. Selagi kita bersama dengan sistem mulkan Jabariyah, selagi kita bersama dengan sistem jahiliyah dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam action kita, tindakan kita, selagi itulah kita tidak akan bersama dengan Al-Mahdiyin yang akan melaksanakan tajdid agama ini.